Okey, kembali lagi dengan saya Adam daripada Askartech. So, mungkin korang agak keliru tentang Redmi Note 11 punya series. Dia ada Pro 5G, dia ada Pro, 11S dan juga 11 biasa. Pening sikit kan? Mana satu korang patut pilih? Dalam video ni aku nak buat perbandingan ringkas supaya korang faham dan korang tahu apa perbezaan dia lah. Tanpa buangkan masa lagi, jom! Okey, untuk bandingan dia kita akan buat simple comparison supaya korang tak pening kepala. Kita bagi 5 kategori yang paling penting untuk phone lah pada pendapat aku. Nombor 1, harga dia, performance, kamera dia, display dan akhir sekali bateri dia lah. Okey, kita cerita pasal harga dulu. Yang paling mahal sampai yang paling murah. Macam aku akan susun kat sini. Pro 5G paling mahal adalah 1299 ataupun 1099 yang version rendah sikit, yang 6GB RAM punya version. Pro ada 1000 dan 1100, 11S ada 800 dan juga 1000, dan 11 ada 700 dan 800 lah senang cerita. So daripada 1003 sehinggalah kepada 700 paling murah. So korang dah nampak harga dia kat sini kan? Okey, jom kita masuk kepada bahagian performance dia. Okey, kita cerita performance daripada yang paling bagus sampailah yang paling rendah performance dia. Pro 5G dibekalkan dengan Snapdragon 695 yang mana ranking untuk CPU kategori dia dari segi mobile phone adalah pada nombor 40. Untuk Pro dan juga 11S dibekalkan dengan MediaTek G96 yang ranking dia adalah pada 65 lebih kurang macam tu. Dan untuk 11 dibekalkan dengan Snapdragon 680 pada ranking 71 macam tu. Tapi korang kena tahu yang 11 Snapdragon 680 dan 695 ni adalah antara chip yang baru. Jadi dia dibekalkan dengan 6 nanometer punya teknologi. Tapi untuk G96 adalah chip yang agak lama. Jadi dia punya teknologi tu adalah teknologi 12 nanometer yang agak besar, dan pada pendapat aku 6 nanometer tu lebih baik lah. Tapi dari segi performance dia, aku nak kata kat sini Pro 5G paling laju dan 11 sepatutnya yang paling slow. Tapi patutnya adalah chip yang baru jugalah, mid range yang terbaru. Okey, macam mana pula dengan kamera dia? Aku cerita kat sini adalah dari segi megapiksel yang diberikan lah, bukan dari segi kamera experience, sebab aku pun tak ada kat tangan. Tapi kalau dari segi megapiksel dia, kalau korang tengok Pro sehinggalah 11S dibekalkan dengan 108 megapiksel, tapi untuk 11 diberikan 50 megapiksel sahaja. Dan juga beza untuk kamera bahagian depan dia adalah 16 megapiksel daripada Pro sampailah 11S, tapi 11 adalah 13 megapiksel saja. Video dia ada downgrade sikit pada tahun lepas. Tahun lepas dia boleh rekod sampai 4K, tapi tahun ni semua sehingga 1080p sahaja. So aku harap korang faham yang ni. Dari segi camera capability dia tu, semua phone ni adalah phone mid range, dan pada pendapat aku ke semua phone ni kamera dia lebih kurang je lah. Korang tak boleh nak expect untuk phone mid range membagi gambar quality macam phone flagship macam S22 Ultra ke macam iPhone ke, tak boleh lah. Tapi gambar yang dihasilkan tu bagi aku biasa-biasa je lah kan. Tak kisahlah daripada Pro 5G sampailah ke Note 11 pun, semua kamera dia pada pendapat aku biasa-biasa je lah. Kalau korang nak beli phone ni sebab kamera, bukanlah, sepatutnya bukan korang beli phone ni bukan sebab kamera dia lah. Dari segi video memang bagi aku bukanlah sesuai untuk buat video yang cantik-cantik, tapi memadai lah kalau nak buat video kenangan untuk tengok sendiri kan. Okey, macam mana pula dari segi display untuk keempat-empat phone ni? Okey, sebelum kita masuk bahagian display, kalau video ni membantu korang buat perbandingan antara keempat-empat phone ni, aku harap korang boleh bantu aku dengan cara tekan butang like dan subscribe dekat video ni. Dan jangan lupa tekan butang notification dekat sebelah dia. Okey, dari segi display dia pula ada beza dari segi yang Pro punya version dan juga yang bukan Pro punya version. Yang mana yang Pro punya version diberikan dengan Super AMOLED sehingga 120Hz punya refresh rate, manakala yang biasa punya version 11S dan 11 diberikan sehingga 90Hz punya display dan AMOLED sahajalah. Kecerahan pun beza, yang mana yang Pro punya version sehingga 1200 peak brightness dan yang biasa punya kurang sikit lah. Beza dia juga adalah dari segi coating ataupun kaca dia tu. Kaca untuk yang Pro punya version adalah Corning Gorilla Glass 5 yang tahan, tapi untuk yang bukan Pro punya version adalah Corning Gorilla Glass 3 sahaja korang dapat. Dan juga kalau korang perasan, dia punya bezel dekat bahagian bawah tu pun ada beza. Yang Pro punya version tu bezel dia lebih kecil, dan dia punya total screen tu orang kata 6.67 inci. Walaupun saiz sama,
Tapi untuk yang non Pro ataupun 11S dan 11 hanyalah pada 6.43 inci. Kalau mana orang yang tak suka bezel dekat bahagian bawah tu, korang patut tengok yang Pro punya version lah. Dan yang terakhir sekali perbandingan simple kita adalah dari segi bateri dia. Macam mana korang tengok kat sini, bateri dia semua sama 5000 mAh. Beza dia adalah dari segi pengecasan dia, yang mana Pro punya version diberikan 67 watt punya fast charging, tapi yang non Pro ataupun 11S dan 11 diberikan 33 watt fast charging sahaja. Jadi kesimpulan dia, mana satu yang korang patut pilih? Pada pendapat akulah, kalau nak ambil yang 11 biasa ataupun korang ambil yang terus Pro 5G je. Tapi itu pendapat aku sendirilah. Korang pula macam mana? Kalau korang rasa perbezaan aku ni ada kat mana-mana kurang dia, boleh tinggalkan komen kat bawah, kita belajar sama-sama. Ok guys, sekian saya Adam daripada Askatek. Assalamualaikum, salam sejahtera.